Guys, salam sejahtera dan terima kasih juga masih berada di channel ini untuk menantikan info-info selanjutnya. Dan bagi mereka yang baru di channel ini, subscribe dan like dan komen supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda daripada Malaysia kini. Pertemuan di Jakarta, Ismail Sabri arah peguam saman fitnah. Ismail Sabri Yaakob akan mengambil tindakan undang-undang terhadap sebaran fitnah yang mendakwa dia merancang sesuatu dengan pengurusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin di Jakarta baru-baru ini. Dakwaan itu tersebar gara-gara ketidakhadirannya dalam musyawarah Majelis Kerja Tertinggi UMNO pada 8 Desember lalu. Kalau nak fitnah orang pun biarlah musibah. Sikit, kalau dalam rekod immigration saya tak keluar negara, maknanya saya dalam negara lah. Saya sudah pun mengarahkan peguam saya untuk mengambil tindakan undang-undang kepada pemfitnah. Katanya kepada Malaysia kini hari ini ketika ditanya berkaitan dakwaan itu. Selain Ismail Sabri, yang juga naib Presiden UMNO tidak hadir dalam musyawarah tersebut. Majelis di media sosial yang dikongsi berulang kali oleh individu yang tidak dikenali mendakwa Ismail Sabri dan pemimpin UMNO yang tidak hadir musyawarah MKT UMNO pada malam itu berada di Jakarta dan sedang merancang sesuatu. Menggelarkannya sebagai langkah Jakarta, Muhyiddin juga dikatakan turut berada di sana. Malaysia kini sedang coba mendapatkan penjelasan Mazhir. Sementara itu Ismail Sabri berkata, dia berada di Berah ketika musyawarah MKT dan makan nasi daun pisang bersama seorang wartawan veteran ketika itu. Lokasinya tidak didedakan. Pada sebelah malamnya pula, kata Ismail Sabri, dia berada di kawasan parlimennya di Berah, Pahang untuk peresmian perlombaan kereta pecuna 4 roda terkenal RFC. Dakwaan sekian bukalah yang pertama kali. Ismail Sabri dan beberapa pemimpin UMNO BN sebelum ini turut didakwa dalam pertemuan tertutup bersama parti dari gabungan lain sebelum ini. Kabar angin seperti itu tersebar ketika BN dilihat terbahagi kepada dua camp antara mereka yang menyokong kerajaan perpaduan dengan PH dan mereka yang tidak bersetuju. Halo guys, salam sejahtera dan terima kasih juga masih berada di channel ini untuk menantikan info-info selanjutnya. Dan bagi mereka yang baru di channel ini, subscribe dan like dan komen supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsi kepada Anda daripada Sinar Harian. Mampukah Anwar dapat sokongan 2/3? PM dijangka tiada masalah dapat sokongan majoriti muda usul undi percaya minggu depan. Dalam keupayaan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapatkan sokongan 2/3 ketika usul undi percaya pada sesi Dewan Rakyat minggu depan masih belum dapat dipastikan meskipun sokongan ahli parlimen terhadap beliau dilihat semakin meningkat. Filo Kanan Akademi Penyelidik Strategi Nusantara NASR Dr. Azmi Hasan berkata, ahli parlimen Tambun itu berkemungkinan berhadapan masalah memperolehi jumlah undian diperlukan, itu khususnya daripada beberapa ahli parlimen PN. Untuk mendapat majoriti muda melepasi 112 itu bagi saya tiada masalah. Tak ada masalah, cuma masalahnya adalah untuk melepasi 148 majoriti 2/3. Ia memerlukan undi secara N blok daripada BN. Halo guys, salam sejahtera dan terima kasih juga masih berada di channel ini untuk menantikan info-info selanjutnya.
Dan bagi mereka yang baru di channel ini, subscribe dan like dan komen supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini. Berita hari ini daripada Berita Harian. Abdul Hadi dakwa penyokong kerajaan cari kemenangan dalam kepura-puraan. Kuala Lumpur PAS mendakwa wujud kumpulan yang menyokong pembentukan kerajaan ketika ini yang bersedia mencari kemenangan dengan wajah berubah-ubah melalui sokongan Islam yang bebal dan pihak yang nyata bermusuh terhadap Islam. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang mendakwa kumpulan itu berpaksi kepada perjuangan ideologi pragmatik yang disembunyikan dan berpura-pura dengan wajah yang dapat menarik kalangan beragama sehingga boleh ditipu atau disebabkan oleh jahil agama atau tidak beragama. Katanya pada pilihan raya umum ke PRU 15 lalu, jumlah kursi yang dimenangi di kawasan majoriti bukan Islam atau bukan Islam menjadi undi penentu yang menyokong calon-calon kumpulan itu di sebalik perpecahan dan kejahilan umat Islam terhadap politik. Sehingga kan berlakunya gerakan bagi menghalang penubuhan kerajaan oleh Perikatan Nasional PN yang disertai oleh PAS dengan cara yang terang lagi bersuluk. Walaupun melalui tangan-tangan gaib yang tersembunyi, mereka menyorokkan topeng yang berselindung wajahnya yang sebenar supaya lebih meyakinkan kita kepada pejuang Islam dan mengenali siapakah lawan, siapakah kawan dan lawan. Ditelanjangkan dirinya sendiri betapa slogan menentang rasuah, perompak, lanun dan segala salah laku hanya penuh berpura-puraan sahaja. Hal ini jelas berlaku apabila semua pihak yang dikutuk itu diajak untuk bergabung bersama dan diajak sesiapa sahaja dalam kerajaan yang dibentuk bagi mencukupkan jumlahnya dengan cara begitu rupa tanpa rasa malu, katanya hantaran di Facebook hari ini. Di Malaysia, Abdul Hadi mendakwa kumpulan itu membawa slogan reformasi bagi menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional BN sebelum ini dengan cara yang tidak demokratik oleh kumpulan yang dinamakan Bursi dengan tujuannya tidak bersih. PAS mengundurkan diri daripada kumpulan itu selepas mengkaji sedalam-dalamnya karena tiada faedah bertempur dengan anggota polis melalui perancangan yang jahat bermotifkan politik kotor yang diatur oleh pihak asing yang datang menjajah lagi secara baharu. PAS mengalu-alukan kenyataan pemimpin DAP yang mendedahkan wajahnya yang sebenar terhadap Islam apabila mereka membuat kenyataan kemarahan terhadap kejayaan PAS yang diberikan nama gelombongan hijau dalam PRU ke-15 baru-baru ini, katanya. Sementara itu katanya